نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan ahli Tuan Kuasa Masjid Siti Alam, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita berada di malam yang ke-27 daripada bulan Syawal. Betul tak? Malam 27. 27 ke 26? 27 masa sekarang. 27 malam 27 nak masuk hari yang ke-27 lah kan. Sebab kita hari terakhir open house 26 bulan betul hari Sabtu ni dia sekarang ni orang banyak membuat rumah terbuka. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka kita masih lagi menyambut hari raya, kita tidak mengabaikan akan beberapa saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyelesaikan puasa 6 kita, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini insya-Allah kita akan lihat salah satu lagi ciri-ciri ajaran sesat, tuan-tuan. Antara ciri-ciri ajaran sesat yang amat popular, yang sering kali berlaku dewasa ini adalah lafaz-lafaz zikir yang pelik-pelik. Lafaz-lafaz zikir yang pelik, tuan-tuan. Dia sebenarnya zikir ini adalah suatu amalan, suatu cara kita untuk takarubkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah satu istilah yang suci, tuan-tuan, yang sacred. Bila kita sebut zikir aja, bermaksud dia memberi satu tema, satu maksud yang baik, maksud nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita lihat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan secara umumnya zikir ini adalah cara bagaimana seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ingin bertakarub kepadanya dalam bentuk dan sama ada daripada dalam melalui amalan-amalan hatinya, amalan-amalan qalbi dia, atau amalan-amalan yang dilakukan secara badaniah, dan ataupun dalam bentuk puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikira sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kita boleh terjemahkan zikir ini bermaksud kita mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Malah kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua berzikir, Udhkurullaha dzikran katsira, hendaklah kamu semua menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang sebanyak-banyak mungkin lah. Sebab itu kenapa kita diajar berzikir ini dengan
dengan seperti mana yang ditunjuk kepada kita oleh baginda Nabi SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan dalam kita tahlil kan, selalu orang yang bawa tahlil ni akan mulakan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah kan. Ini antara saranan-saranan yang ditekan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak membawa hadis-hadis yang menceritakan tentang kepentingan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan zikir ni tuan-tuan sebenarnya tidak ada khilaf, tidak ada ulama yang berselisih dalam membicarakan tentang peranan zikir kita. Namun antara yang diperbahaskan, yang diperbincangkan adalah berkenaan dengan beberapa ajaran yang mengajar zikir yang dimulakan dengan bismillah, dimulakan dengan selawat. Namun begitu zikir-zikir tersebut membawa zikir-zikir yang pelik tuan-tuan, zikir-zikir yang jarang-jarang kita dengar, malah diubah akan zikir-zikir tersebut akan perkataan-perkataan yang ada dalam zikir tersebut, sehingga boleh membawa kepada kecacatan dalam zikir itu sendiri. Ini yang perlu kita ambil cakna. Kerana apa? Kerana bukan semua yang bila disebut akan nama-nama Allah, bila disebut lebih lagi ayat-ayat Quran tuan-tuan, sebab ayat-ayat Quran juga ada yang dijadikan sebagai aurat, sebagai zikir dia. Namun ada juga antara ajaran-ajaran ataupun pembawaan-pembawaan beberapa kumpulan yang cuba untuk merubahkan akan zikir tersebut. Walaupun saya sebut tadi kan, antara zikir yang popular yang biasa kita sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah kan, ataupun Allah 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 biasa kita zikirkan, ataupun asma Allah al-husna, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini antara zikir-zikir yang elok kita perbanyakkan, kerana tak kala kita menyebut akan kalimah-kalimah tersebut menyebabkan kita ini hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala menyebabkan hati kita ini tenang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, namun begitu ada juga yang cuba untuk merubah akan laras-laras zikir ini, sehingga menyebabkan zikir yang diamalkan itu boleh membawa kepada syirik, yang boleh membawa kepada fasad akan amalan-amalan tersebut. Antaranya kalau kita lihat di sini tuan-tuan, antara zikir yang pernah diubah oleh ajaran-ajaran sesat ini, mereka cuba untuk merubah akan surah Al-Fatihah itu sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan ahli masjid yang solat, mungkin rasa benda tu pelik bila dengar, tetapi bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan ayat-ayat Allah ni kan, dengan ayat Al-Quran, bila didengar akan perubahan-perubahan yang wujud yang berlaku dalam ayat-ayat Al-Quran, dah pasti mereka tak perasan. Tuan-tuan cuba dengar, cuba dengar akan beberapa contoh yang telah diubah oleh pembawaan ajaran-ajaran sesat. Antaranya dia cuba ubah akan surah Al-Fatihah. Macam mana ubah dia? Alhamdulillahi khaliqil alamin, Al-Ghafurur Rahim, Rabbi Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa nasjudu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
Macam mana tuan-tuan? Sedangkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin ditukar kepada Alhamdulillahi khaliqil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ditukar kepada Al-Ghafur Rahim. Maknanya baik tuan-tuan Maknanya baik. Kalau tuan-tuan lihat maknanya, Alhamdulillahi khaliqil alamin. Segala pujian-pujian bagi Allah yang mencipta sekalian alam. Kan? Al-Ghafur Rahim, daripada Ar-Rahman Rahim ditukar Al-Ghafur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mana okey tak? Mana okey? Tak ada masalah. Rabbi Yaumiddin, Tuhan kepada hari akhirat, hari ad-din. Tak ada masalah. Iyyaka na'budu wa nasjudu wa iyyaka nasta'in. Yang kat sini dia tak ubah, cuma dia tambah. Iyyaka na'budu, sepatutnya wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditambah. Agaknya tak cukup dengan na'budu, ditambah lagi iyyaka na'budu wa nasjudu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah kami sembah dan kami sujud, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ini antara perubahan-perubahan yang cuba direka oleh beberapa ajaran sesat. Walaupun niat baik, tapi bila masuk dalam Al-Quran tuan-tuan, dia tak boleh diubah. Dia tak boleh ubah. Macam mana baik pun makna dia, ataupun dia rasa surah Al-Fatihah yang selalu baca tu dia rasa makna dia tu tak zauq, tak rasa, tak sentuh, jadi diubah, ditambah, nak bagi lebih tersentuh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab ayat Quran ni dia tauqif daripada Allah yang tak boleh kita ubah-ubah tuan-tuan, walaupun niat baik. Jadi ada setengah orang dia tak perasan, jadi dia pun menghafal akan ayat tersebut, dan dia tidak tahu bahawa ayat ini sebenarnya adalah ayat yang telah diubah oleh mereka. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang lain juga disebutkan, ada juga zikir yang menterbalikkan ayat Al-Quran. Sebagaimana yang diketahui, membaca Al-Quran adalah zikir. Dia terbalikkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibaca secara terbalik dan jadikan sebagai zikir. Ini juga antara amalan-amalan yang tidak tepat dan boleh membawa kepada dosa. Dan selain daripada zikir dia mengubahkan ayat Quran, ada juga antara yang kita lihat kan, bagaimana zikir-zikir ini juga mungkin tuan-tuan pernah bincang, pernah dengar perbincangan ni kan. Ada kita lihat kumpulan-kumpulan yang berzikir dengan cara bila dia dah banyak tu kan, daripada Allah jadi dan pernah juga dibincangkan akan zikir hu kan. Walaupun zikir dengan domir hu tu adalah satu perbincangan yang dibahaskan baru-baru ni oleh para ulama. Dibahaskan kenapa tuan-tuan? Kerana ada beberapa tarikat yang cuba untuk memunculkan, cuba untuk meng-highlightkan akan perkara tersebut dengan mengatakan bahawa zikir hu ni ada juga sandarannya, sedangkan kita sendiri pun tuan-tuan tak pernah dengar sebelum ni kan. Cuba tuan-tuan bayangkan kan, kalau kita ramai-ramai zikir hu. Pertama sekali kita tak mau bincang pasal boleh ataupun tidak. Benda ni memang tak pernah kita amalkan dan tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama, lebih-lebih lagi ulama tarikat, dia cuba untuk melihat akan sumber-sumber tersebut. Ada tak para ulama untuk pandangan-pandangan ulama yang menyokong akan zikir hu tu? Bila dibincang, bila dilihat tuan-tuan, rupa-rupanya ada, memang ada tuan-tuan. Antaranya mereka ambil daripada pandangan Imam Ghazali tuan-tuan, yang mengatakan bahawa di sana ada 3 jenis
kalimah tauhid, ataupun dikatakan kat sini Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan zikir dengan kalimah tauhid itu terbahagi kepada 3 jenis, 3 cara mengikut martabat atau maqam masing-masing. Pertama sekali, zikir dengan nafi dan isbat. La ilaha illallah, itu martabat yang pertama ataupun maqam yang pertama lah, nafi dan isbat. Dan yang kedua menurut Imam Ghazali adalah zikir dengan kalimah Allah, 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 Allah. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga dengan isyarat ataupun dengan isyarat dhamir ataupun kata ganti nama, hu. Ini jadi maknanya kat situ, atas dasar ini tuan-tuan, diambil golongan ahli tarikat mengambil sandaran Imam Ghazali ini membolehkan akan zikir hu. Okey. Di sini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita tak nafikan, katakanlah ada sandaran sekalipun, tapi amat baik tuan-tuan apabila kita nak berzikir, kita kembali balik tuan-tuan. Zikir yang paling baik adalah zikir seperti mana yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi seringkali memberi saranan banyak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini sahaja pun ada banyak riwayat tuan-tuan, nak menunjukkan bagaimana Nabi memberi penekanan dan menunjuk kepada kita akan cara zikir yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyebut dalam hadisnya, kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi SAW pernah bersabda, 2 kalimah yang ringan di lisan dan amat berat di timbangan, dan cukup, dan 2 kalimah ini amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi maknanya kalau kita lihat akan susunan zikir-zikir yang telah dirakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan oleh para ulama cukup banyak tuan-tuan. Contohnya kitab Al-Adhkar tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi? Saya tak tahu ada tak asatizah ataupun ustaz-ustaz yang mengajar kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ni. Antara yang telah disusun oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni adalah antara ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah yang cuba untuk menyusun akan hadis-hadis, akan zikir-zikir yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis-hadis Nabi SAW. Untuk apa tuan-tuan? Untuk panduan umat di zamannya dan umat di akhir zaman, supaya kita tidak berpedomankan atau berkiblatkan akan zikir-zikir yang pelik-pelik tuan-tuan. Memang dah ada banyak. Kita ada Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, kita ada Al-Ma'thurat yang ulama-ulama contemporary Ma'thurat yang disusun oleh Syahid Imam Al-Banna. Kita ada himpunan doa-doa yang disusun oleh seorang ulama tabligh. Nama kitab zikir tu apa? Maulana Zakaria. Apa nama kitab zikir? Manazil kan? Zikir doa-doa manazil, zikir-zikir manazil pun bagus, sebab dia ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama-ulama contemporary yang lain juga banyak menyusun akan doa-doa. Selepas kita Al-Adhkar tu banyak lagi yang datang yang menyusun akan doa-doa pada siang dan malam yang elok kita amalkan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apabila kita dengar akan zikir-zikir yang pelik-pelik ni tuan-tuan, jangan kita obses.
Kita masalah kita orang Melayu bila dengar benda-benda yang luar kebiasaan, luar jangkauan yang tak pernah kita dengar sebelum ni, kita mula obses. Obses tu adalah sifat manusia kan. Tapi sebelum kita nak mengamalkan satu zikir itu, kita kena cari, kita kena selidik dulu daripada manakah sumber zikir ini, tuan-tuan. Tak salah, tuan-tuan, walaupun kadang-kadang zikir itu tidak datang daripada hadis Nabi SAW, tidak ada masalah selagi mana zikir-zikir itu memberi makna yang baik. Ini kan lagi kalau zikir itu adalah amalan-amalan para ulama. Contoh, tuan-tuan kan biasa dengar kalau imam-imam kan, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ini ulama-ulama Nusantara cuba untuk, kalau zaman 70-an, tuan-tuan, zaman 80-an, bila saya masih kecil dulu, masih anak-anak dulu, biasa imam kan, selepas dia habis solat, selepas habis zikir, dia akan baca doa. Selepas baca doa, dia akan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, lepas habis baca Al-Fatihah, disusuli dengan ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Kan? Tapi sekarang kalau di sini kita jangan buat dah. Tapi tak apa, itu cara masing-masing kan. Tapi rangkap ya amanal khaifin itu bukan datang daripada hadis Nabi, tapi membawa makna yang baik. Ya amanal khaifin, wahai yang mendamaikan orang-orang yang takut kan. Aminna mimma nakhaf, amankanlah daripada apa yang kita bimbangkan, yang kita takuti kan. Ya amanal khaifin, wahai yang memberi kedamaian kepada orang yang takut. Salimna mimma nakhaf, selamatlah kami daripada apa yang kami takuti kan. Ini antara rangkap-rangkap yang baik. Tapi apa sekalipun rangkap-rangkap yang disusunkan oleh para ulama, tetapi kita pada waktu yang sama jangan sampai kita tinggalkan akan zikir-zikir, doa-doa yang telah dititipkan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lagi kalau kita buat reka-reka dan kita tak tahu bahawa susunan-susunan doa dan zikir itu sebenarnya boleh menyebabkan akidah kita terjejas, tuan-tuan. Sebab tu apa-apa sekalipun doa, dia punya kaedahnya, apa-apa sekalipun zikir yang kita amalkan, tuan-tuan, pastikan bahawa zikir-zikir dan amalan-amalan yang kita dapat daripada mana-mana media sosial ke, daripada mana-mana asatizah, mesti ada sumbernya, tuan-tuan. Jadi tak perlu pening kepala, ambillah daripada himpunan-himpunan zikir yang telah ditinggalkan kepada kita oleh para ulama yang muktabar. Senang. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, selain daripada zikir-zikir, ada juga yang dibincangkan berkenaan dengan cara berzikir. Cara berzikir juga diperbincangkan, tuan-tuan. Akhir-akhir ini kita lihat ada juga pembawaan zikir-zikir dalam gelap, tuan-tuan. Ada satu kes, tuan-tuan, baru-baru ni seorang suami, satu keluarga, suami ni duduk berzikir dalam gelap. Berzikir dalam gelap apa masalah? Tak ada masalah kan. Kadang-kadang kita nak merasai dekat kita dengan Allah, kita suka duduk dalam gelap kan. Supaya lain dalam cerah dengan gelap, bila berzikir berbeza dia punya rasanya kan. Tapi dia berzikir dalam gelap dan pada waktu yang sama mengangkat suaranya dan sehingga menimbulkan kebimbangan isterinya. Tengok abang je ni duk berzikir, kerap sangat berzikir dalam gelap, dan akhirnya beberapa waktu tu dia merubah sikap dia sehingga menjadi orang yang kasar, sampai pukul isteri dia, pukul anak dia dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi pembawaan-pembawaan seumpama itu juga sebenarnya kadang-kadang
zikir-zikir yang luar biasa ni tuan-tuan, dan cara berzikir luar biasa ni juga sebenarnya kadang-kadang boleh membawa kepada sesuatu yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga boleh mengubah seseorang itu tuan-tuan. Kadang-kadang dia zikir dia panggil jin dan sebagainya. Auzubillah min zalik. Ada juga zikir yang melompat-lompat, ada juga. Zikir lompat. Ada yang cara menari. Ini juga dibahaskan. Boleh tak zikir cara menari? Tak pernah buat, tak pernah kita dengar benda-benda ni tuan-tuan. Zikir cara menari. Dia asalnya menggerak-gerakkan tubuh badannya. Tuan-tuan perasan kalau kita dulu kan, zaman-zaman dulu tuan-tuan, zaman saya mesti ingat tahun 80-an, bila kita zikir la ilallah, kita akan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Pergerakan tu menyebabkan ini tak ada dah sampai tahap menari tuan-tuan kan. Tapi dia pergerakan yang terkawal. Boleh tak boleh itu satu hal tapi ada ulama membahaskan cara yang bergerak tetapi kalau berzikir menari, melompat-lompat, apakah benda itu dibolehkan? Ini juga dipertikaikan, dibahaskan panjang lebar, sehingga sampai satu tahap dalam majlis tarikat di negeri tertentu dibahaskan perkara tersebut, sehingga diletakkan dia punya dibolehkan, tetapi mesti jangan sampai keterlaluan. Ini yang bila keterlaluan tu, siapakah yang nak meletakkan benda tu keterlaluan ataupun tidak? Apabila telah dibukakan begitu dengan begitu saja, jadi siapa yang nak mengukur sama ada cara dia berzikir itu keterlaluan ataupun tidak? Tu yang tuan-tuan tengok dalam banyak kita tengok nari break dance dalam ketika berzikir, sama begitu sekali kan. Ini antara benda-benda yang cuba diketengahkan, dan pada waktu yang sama ada juga ajaran-ajaran sesat ini mengambil modal-modal ini untuk menyebarluaskan akan fahamannya, sehingga diwajibkan kepada pengamal-pengamalnya mengikut cara dia tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, selain daripada itu juga antara zikir-zikir adalah jenis-jenis selawat lah tuan-tuan. Jenis-jenis selawat yang biasa kita dengar, selawat tafrijiyah, selawat syifa. Ini antara susunan-susunan selawat yang disusun oleh para ulama yang mempunyai makna-makna yang baik. Namun begitu tuan-tuan, ada macam-macam jenis-jenis selawat yang cuba diadakan. Antara selawat al-fatih, selawat an-nasiyah, selawat al-kamaliyah, selawat at-tibbiyah, apa sekalipun selawat-selawat yang cuba diketengahkan, namun tidak boleh kita menafikan akan selawat yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang selawat Ibrahimiyah yang kita bacakan pada tahiyat akhir tu, ini antara selawat-selawat yang terbaik yang datang keluar daripada lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diutamakan tuan-tuan, perlu diutamakan. Jadi saya nak kata sini bukan tak boleh kita amalkan selawat-selawat lain, tetapi keutamaannya mesti diletakkan kepada selawat-selawat yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat-selawat yang tak pernah kita dengar ni juga tuan-tuan, mesti tahu, mesti faham akan maknanya. Jangan duk ikut disebabkan lantunan alunan-alunannya itu melodi dimelodikan selawat tu sehingga kita rasa seronok. Kita pun ikut jugalah tanpa kita mengetahui akan maknanya, dibimbangi akan makna-makna tersebut. Selawat-selawat yang direka-reka ini boleh mengangkat akan baginda Nabi SAW ni sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bimbang. Sehingga kita letak Nabi ini yang menyembuhkan,
Nabi ini yang boleh melakukan satu perkara. Ini yang kita bimbangi tuan-tuan, sehingga kita mengangkat martabat Nabi ini sama macam Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi sebab itu tuan-tuan, untuk mengelakkan daripada kita terjerumus dalam permasalahan ini, amat baiklah kita setiap amalan zikir kita harian kita, sama ada zikir kita itu daripada Al-Quran, zikir kita daripada hadis-hadis Nabi SAW, perlulah disuluhi dengan hadis-hadis yang datang ma'thur daripada hadis-hadis Nabi, yang datang daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada fahaman yang menyeleweng tuan-tuan. Jadi untuk malam ini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita cuba untuk memberi satu penjelasan bahawa dalam kita berzikir ini juga kita perlu sentiasa cakna, kita perlu melihat bahawa dalam kita sibuk untuk berzikir, kadang-kadang kita tak perasan bahawa ada lafaz-lafaz zikir yang pelik, lafaz-lafaz zikir yang ditokok tambah, yang kadang-kadang maknanya boleh membawa kepada penyelewengan. Oleh kerana itu kita kena hati-hati, kita kena sentiasa cakna dan elakkan daripada melibatkan diri kita dengan majlis-majlis zikir yang boleh membawa kepada penyelewengan akidah. Na'udzubillah min zalik. Ini antara yang dapat kita ambil daripada lafaz dan ciri yang ke-20 lah tuan-tuan, lafaz-lafaz zikir yang pelik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara lain yang juga merupakan antara ciri ajaran-ajaran sesat yang saya sebelum kita masuk ke ciri lain kan tuan, ada satu lagi dalam penyelidikan saya baru-baru ni kan, ada satu kumpulan ajaran sesat ni, dia belum diwartakan lagi, tetapi dia cuba untuk mengenengahkan kepada ahli-ahlinya nama zikir itu zikir gelombang tuan-tuan. Zikir gelombang. Tuan pernah dengar zikir gelombang? Dia zikir, dia sebut kalimah Allah juga, tapi cara berzikir tu Allah dinamakan sebagai zikir gelombang. Macam mana tuan-tuan? Kita bila kita dengar zikir gelombang, kita tanyalah dia, macam mana, apakah yang dimasukkan zikir gelombang? Allah juga ustaz, tapi cara dia macam mana? Cara dia Allah satu nafas tuan. Allah akhirnya tak dengar lagi Allah dah, dengar aja. Namakan sebagai zikir gelombang. Saya pelik mana asal usul. Bila kita cari tuan-tuan, kaji, rupa-rupa ini merupakan amalan orang-orang Buddha. Kalau orang Buddha tuan-tuan, dia duduk ketika dia meditasi tuan-tuan yang sami-sami tok cha tu kat kuil-kuil ni, dia akan keluarkan apa bunyi tuan. Tu. Jadi di situ tuan-tuan kan, dia cuba nak dekatkan, dia cuba nak campur adukkan agama lain, cara agama dalam. Ini masalahnya. Matlamat baik, matlamatnya nak mendekatkan diri pada Allah. Apa salahnya? Sebut nama Allah juga. Kalau hu boleh, takkan tak boleh? Tengok ke situ. Jadi ini antara kenapa tuan-tuan kita kena hati-hati. Kenapa kita nak, kalau boleh jangan bagi ruang-ruang. Kena ada indikator, kena ada SOP je dalam kita nak mengamal zikir-zikir yang jangan-jangan kita dengar ni. Itulah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Dan insya-Allah pada pertemuan yang kita akan datang tuan-tuan, kita akan lihat ciri yang ke-21 pula tuan-tuan. Ciri-ciri ajaran sesat yang ke-21, iaitu antara ciri-ciri ajaran sesat adalah
amalan tawaf di kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat zaman sekarang tak berlaku, tuan-tuan. Zaman sekarang masih berlaku, tuan-tuan. Di Malaysia mungkin tak rajin kita dengar, tuan-tuan, tak selalu kita dengar, tapi di negara-negara lain, di negara Arab, berlaku tawaf kubur ni, tuan-tuan. Dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang tertentulah, yang pakai jubah juga, yang pakai serban juga, yang ada jenggotnya juga, tuan-tuan. Tapi disebabkan dia rasa sayangnya dengan idola-idola ataupun peribadi-peribadi tertentu, bukan sekadar tahap dia mengusap akan kuburan-kuburan tersebut, tapi pada waktu yang sama dia tawaf, tuan-tuan. Ini tuan-tuan akan dapati banyak di Iran, di Iraq, dan juga saya pernah tengok di Mesir, tuan-tuan. Macam mana kita nak define ni? Macam mana kita nak husnuzon? Macam mana kita nak nak sangka baik, tuan-tuan? Sebab ia merupakan satu amalan, tingkah laku, niat baik tapi dia tawaf. Pernah berlaku dekat kuburan Khomeini. Saya tahu tuan-tuan pernah dengar nama Khomeini, kan? Gelarannya Ayatullah Ruhullah Khomeini. Itu gelaran bagi orang-orang Syiah, tuan-tuan. Jadi ada satu hari itu kawan saya pergi menziarahi Iran, dan dia dibawa oleh pemandu pelancong menziarahi kuburan Khomeini ni, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan masuk kuburan Khomeini ni, kan, dia satu arah, one way. Jadi one way tu, tuan-tuan, seolah-olah macam dia, tapi one way tu dia lawan jam. Jadi seolah-olah macam tawaf kalau masuk tu ke kuburan tu. Jadi kawan saya, dia ikut jam. dia lawan arus, sampai kena tegur. Tak boleh, kena ikut macam ni supaya nampak macam dia bertawaf di kuburan itu, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok, kan, zaman masa Covid, kan, dia bukan sekadar tawaf, tuan-tuan, kan? Dia sampai tahap dia ambil berkat di kubur tu dengan dia mengusap-usap, sampai tahap menjilat akan ini antara cara yang tidak diajar kepada kita oleh baginda Nabi SAW. Memuliakan kubur itu satu hal, tapi sampai tahap kita mengusap-ngusap, kita melakukan body contact terhadap kuburan tersebut, ini sampai tahap ulama-ulama dia menyusun akan fadail, kelebihan-kelebihan menziarahi kubur, bertawaf kubur dan mengusap-ngusap kubur, tuan-tuan. Ini antara permasalahan yang kita akan bincang nanti secara panjang lebar, dan contoh-contohnya, tuan-tuan, pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah, iaitu tawaf di kubur. Walaupun tawaf ini pada asalnya biasanya berlaku di Kaabah Al-Musharrafah ketika musim haji dan ketika musim umrah, tapi beberapa kumpulan-kumpulan ajaran sesat telah menjadikan amalan tawaf ini di kubur-kuburan, untuk memuliakan akan kubur tersebut. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruhi dengan hadis-hadis Nabi, disuluhi dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita mengambil hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang bersifat galakan saja, tuan-tuan, tapi hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang bersifat tegahan juga perlu kita tekuni, perlu kita teliti, agar setiap amal-amal ibadah kita tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semua, tuan-tuan, dalam kita beribadah,
Dan saya tamatkan tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fitratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Maksud hadis Nabi SAW, sungguhnya setiap amal ibadah kita ini ada syirrah. Syirrah ni bermaksud apa? Ada waktu pasangnya tuan-tuan. Ada waktu pasangnya, ada waktu aktifnya tuan-tuan. Ada waktu bersemangatnya. Dan juga walikulli syirratin fatrah, dan setiap waktu aktif ni, setiap waktu pasang ni ada waktu surut dia, ada waktu tidak aktifnya tuan-tuan. Barang siapa amalannya ataupun barang siapa dia berada dalam keadaan surut itu, dia masih lagi berada dalam sunnahku, faqad ihtada. Dalam riwayat lain dikata faqad aflaha, maka sesungguhnya dia masih lagi dalam ruang lingkup petunjuk Nabi SAW. Dia berada dalam keadaan berjaya. Lemah macam mana sekalipun, dia masih lagi dalam sunnah Nabi SAW. Dan barang siapa tak kala dia berada dalam keadaan surut itu tuan-tuan, dia meninggalkan sunnah Nabi, maka faqad halaka, dia akan binasa tuan-tuan. Saya nak ceritakan hadis ni tuan-tuan berkenaan dengan kita dah meninggalkan bulan Ramadan dan dah meninggalkan bulan Syawal tuan-tuan. Dan pada waktu inilah tuan-tuan, jangan sampai apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ni kita tinggalkan begitu saja. Segala apa amalan-amalan sunat apa witirnya, sunat-sunat yang lain yang kita buat, yang kita jaga dalam suasana Ramadan tu tuan-tuan, jangan dibiarkan begitu saja. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, jangan sampai tak semayang tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan tidaklah jangan sampai kita tak jaga solat fardu tuan-tuan. Bulan Ramadan kita boleh jaga solat fardu. Masa bulan Ramadan kita jaga puasa kita. Syawal kita lengkapkan puasa 6. Jangan sampai kita meninggalkan Syawal, kita langsung lupa puasa kita tuan-tuan, dan kita temu balik bila dalam bulan Ramadan akan datang. Na'udzubillah min zalik. Kita jaga tuan-tuan. Biarlah dalam keadaan, sebab manusia ni dia yazid wa yanqus. Dia semangat dan dia semangatnya juga merudum tuan-tuan. Macam lautan lah, macam lautan yang pasang. Bila air pasang, dia akan membantai akan sirai pantai. Bila disurut tuan-tuan, cukup sayup tuan-tuan, jauh. Gitulah manusia tuan-tuan. Jadi walaupun dalam keadaan kita tidak aktif tuan-tuan, kita masih lagi menjaga amal-amal fardu kita, dan kita jaga akan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan saya kita akan berjaya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini akan perbincangan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum.